Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan atau mempresentkan tajuk kumpulan kami iaitu tentang Perang Uhud. Okey. Sebelum kami meneruskan, saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Muaz bin Khairul Zaman, pemegang nombor metrik di 183100970. Okey, insya-Allah nanti sahabat-sahabat saya akan memperkenalkan diri setiap sebelum mereka membentangkan bahagian tugas mereka. Okey. Sebelum saya meneruskan pembentangan kami, saya nak ceritakan sedikit tentang pengenalan Uhud ini, Jabal Uhud. Okay, kalau kita tahu Jabal Uhud ni, Gunung Uhud ni, kita tahu Bukit Uhud ni dia termasuk ialah bukit yang sangat mempunyai nilai sejarah lah, dalam penting dalam Islam. Kalau kita tahu kalau kita pergi umrah ataupun melakukan ibadat umrah ataupun ibadat haji, dia akan menjadikan tempat ini adalah tempat persinggahan lah macam tu, ataupun tempat kita ziarah, berziarah ke Bukit Uhud inilah. Sebab apa? Kalau Nabi pernah berkata kisah ini sebab apa Nabi pernah kata bukit ini akan berada di syurga nanti. Ini adalah Bukit Uhud. Kalau kita tahu juga bukit ini pula mempunyai banyak sejarah. Itu tentang peperangan Uhud lah, yang sebentar akan kami bentangkan sebentar nanti. Okey, tanpa melengahkan, saya akan menerangkan tentang sikit latar belakang tentang berlakunya Perang Uhud ni. Okey, latar belakangnya, Perang Uhud berlaku pada hari Sabtu, 7 Syawal ataupun orang kata 11 Syawal tahun ke-3 Hijrah, bersamaan dengan 20 Mac 925 Masihi. Okey, peperangan ini berlaku antara tentera Islam dan tentera kafir Quraisy. Okey. Peperangan Perang Uhud ini adalah medan untuk orang kafir Quraisy yang ingin membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika Perang Badar. Antara sebab dinamakan Perang Uhud adalah ia kerana berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi dengan Bukit Uhud. Okey. InsyaAllah kita teruskan dengan sahabat saya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mubashir bin Ahmad Zaini. Nombor metrik di 183100941. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang kronologi Perang Uhud ataupun sejarahnya Perang Uhud ni. Tengok terus pada poin yang pertama tu, iaitu Komando Umum Quraisy diketuai ataupun pemimpin panglima perang untuk tentera Quraisy diketuai oleh Sufyan bin Harb, ataupun nama sebenarnya adalah Abu Sufyan bin Harb. Manakala komando tentera berkuda bagi tentera Islam pula diketuai oleh Khalid bin Al-Walid, dan dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal, iaitu seorang anak lelaki bagi Abu Jahal, dan bendera perang pula dipegang oleh Bani Abduddar. Seterusnya, pasukan Quraisy mula bergerak menuju ke Madinah kerana sebab tentera Quraisy ingin membalas mula kepada tentera Islam di atas kekalahan tentera Quraisy terhadap tentera Islam pada Perang Badar sebelum ini. Dia ingin membalas dendam lah sebab dah tewas kan. Jadi dia ingin menawan kota Madinah supaya dia dapat meluaskan lagi dia punya jajahan itu. Seterusnya, ternyata di Madinah pula Rasulullah mendapat berita daripada Abbas yang menyatakan pasukan Quraisy sedang bergerak menuju ke Madinah, dan sehingga
apabila Rasulullah mendapat berita tersebut, Rasulullah terus memerintahkan rakyat ataupun penduduk di kota Madinah supaya bersiap sedia dengan ancaman yang akan diberikan oleh tentera Quraisy. Seperti kita tahu, tentera Quraisy ni dia banyak tenteranya. Dia banyak peralatan dia, alat berperang dia sangat banyak daripada nak dibandingkan dengan tentera Islam yang hanya bilangannya 1,000 sahaja. Bilangan tentera Quraisy berapa banyak ke? Lebih daripada itu. Jadi bahkan sehingga para pemuda yang selalu menyandang senjata saat mereka sedang solat. Sehingga penduduk kota Madinah pun memegang senjata ketika mereka sedang solat. Sebab apa? Takut ketika sedang mereka menunaikan solat tu, tentera Quraisy datang menyerang. So nak tak nak kita kena selalu bersiap sedia lah. Bersiap sedia selalu dengan ancaman sebab tentera Quraisy ni dia memang kuat lah. Jadi dengan arahan yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, kota Madinah pun menerima dan mematuhi apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Sohan. Nombor telefon saya T183100912. Saya keterangkan strategi peperangan Uhud. Rasulullah kalau seperti mana kita tahu, strategi ini memang penting untuk dalam peperangan supaya kita ada pertahanan yang baik kan, supaya kita menang. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat berkenaan strategi peperangan Uhud. Dia memilih sama ada berperang dalam kota Madinah ataupun di luar kota Madinah. Rasulullah memilih kawasan yang strategik, iaitu di kawasan Bukit Uhud yang berdekatan dengan Bukit Ain Naim. Rasulullah SAW menempatkan pasukan Islam di kaki Bukit Uhud di bahagian barat. Tentera Islam berada dalam kawasan yang terbaik dengan panjang barisan hadapan lebih kurang 1,000 yard. Rasulullah SAW membahagikan kepada beberapa kelompok. Yang pertama, sayap kanan berada di kawasan Bukit Uhud. Sayap yang kedua, sayap kiri berada di kawasan Bukit Ain Naim. Sayap kanan Muslim memang terselamat lah, sebab mereka terlindung dengan Bukit Uhud tu. Dekat situ mereka selamat lah. Belakang doang tu kan, belakang doang Bukit Uhud. Tapi kalau sayap kiri dah boleh bahayakan mereka, kerana musuh boleh pusing untuk serang dari dia serang pusing bukit Uhud, boleh serang mereka dari arah belakang. Yang ketiga, Rasulullah meletakkan 50 pemanah di atas Bukit Uhud. Ini strategi yang paling terbaik lah, sebab pemanah ni boleh cover mereka untuk semasa berperang nanti. 50 pemanah ni diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Rasulullah telah memesan kepada mereka supaya janganlah mereka turun selagi tiada arahan daripada Rasulullah sendiri lah. Sebab mereka tu orang kata macam hero lah dekat atas kan. Kalau tak ada mereka memang akan kalah lah. Kita pergi pada seterusnya. Posisi pasukan Islam bertujuan untuk mengeksploitasi kelebihan pasukan Islam, iaitu keberanian dan keahlian
mereka tu dalam berperang. Selain itu, dapat menindakkan keuntungan musuh dari segi jumlah mereka. Kaum musyrikin dikatai oleh Abu Sufyan tentulah lebih memilih pertempuran terbuka kerana jumlah mereka banyak. Dia lebih ramai daripada tentera Islam. Tentera Islam baru 1,000. Tetapi Rasulullah meniti hal ini semasa bermusyawarah dengan para sahabat, memaksa Abu Sufyan supaya bertempur di kawasan yang terbatas, di mana kelebihan tentera berkuda mereka tidak terlalu berguna. Tentera Islam sebetulnya menghadap Madinah dan bahagian belakangnya menghadap Bukit Uhud. Itu saya daripada saya, strategi peperangan Uhud. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazrul Aidi bin Muhammad Azni. Nombor matrik D183-10954. Untuk bahagian saya ingin berkongsi mengenai ketika mana Rasulullah SAW terkepung. Jadi Rasulullah SAW bersama 7 kalangan Ansar dan 2 Muhajirin begitu terkejut ketika tiba-tiba melihat pasukan berkuda Khalid tiba-tiba muncul di belakang bukit. Lalu Rasulullah SAW memanggil sahabat. Keadaan ni berlaku di mana umat Islam telah berjaya menumpaskan sebahagian tentera orang musyrikin ketika itu, yang mana orang musyrikin telah berpatah balik atau melarikan dirilah. Jadi bila mana berlaku kejadian ini, mereka tentera musyrikin telah meninggalkan harta-harta mereka ataupun barang-barang ni yang mana kita boleh katakan adalah harta perang ataupun harta rampasan perang. Jadi umat Islam ketika itu yang mana mereka sepatutnya tidak boleh meninggalkan formasi ataupun kedudukan mereka, akan tetapi mereka telah lupa dan mereka terlalu menginginkan harta rampasan perang tersebut, lalu mereka pun pergilah meninggalkan tempat. Tapi ketika itu ketua mereka yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair telah pun mengingatkan kepada mereka yang bahawa pesanan Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan posisi mereka. Tapi tempatkan mereka ni ialah nafsu manusia kan. Jadi mereka pun pergi untuk membolot harta rampasan perang tersebut. Dan ketika itu tentera musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid ni pun telah berpatah balik sebab melihat perkara tersebut, yang mana ketika itu Khalid bin Al-Walid melihat tiada lagi tentera Islam dekat atas bukit tu, yang mana sepatutnya tentera Islam berada. Jadi mereka pun berpatah balik sebab mereka menganggap yang tentera Islam telah keluar daripada formasi. Jadi mereka pun melakukan serangan hendak. Jadi tentera Islam yang mana mereka ni terlalu sibuk dengan harta-harta tu, mereka tidak sedar yang kembalinya ke semula tentera musyrikin untuk menyerang hendak mereka. Jadi kat situlah berlakunya di mana keadaan berlaku yang mana Rasulullah terluka kerana dia desak dengan pelbagai serangan yang mana datangnya daripada tentera musyrikin yang kembali semula ke medan tempur tersebut setelah melihat formasi umat Islam telah berpecah. Jadi kerana pertempuran serangan hendak tersebut telah menyebabkan Rasulullah SAW ni baginda terkena beberapa serangan yang menyebabkan sehingga Rasulullah SAW terjatuh. Lepas tu ada serangan daripada satu pukulan dengan pedang diarah ke tulang pipi Rasulullah SAW sehingga menyebabkan gigi serinya patah serta topi perang beliau juga hancur. Hadis riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa dia ditanya tentang luka Rasulullah SAW dalam perang Uhud.
Sahal menjawab, wajah Rasulullah SAW terluka, gigi seri beliau patah serta topi perang beliau juga hancur. Keadaan memang getih tentu sebab yalah dah lah kena serang, dah lah umat Islam dah keluar daripada formasi yang telah ditetapkan Rasulullah SAW, kena serang hendak dari ini kan, dari tempat yang tak tahu. Lepas tu sebabkan itu Rasulullah SAW mukanya luka, kedua lututnya bercalar, bibir bawahnya berdarah dan topi di kepalanya pecah pecah. Tetapi dengan keadaan macam tu, para sahabat ni nak pertahankan Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa sahabat yang disebutkan yang mana pertahankan Rasulullah SAW ketika itu. Seperti Abu Dujanah. Abu Dujanah ini dia bertindak menjadi perisai Rasulullah SAW ketika itu. Waktu keadaan Rasulullah SAW dah diserang sebegitu. Abu Dujanah ni dia melindungi Rasulullah daripada anak-anak panah. Memang banyak anak panah telah tembus di belakang badan Abu Dujanah ni. Lepas tu ada lagi sahabat lain, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau telah memanah pada hari itu, pada perang tu, sebanyak 1,000 anak panah. Macam mana boleh ada banyak 1,000 anak panah macam tu kan? 1,000 anak panah dia panah pada hari tersebut, pada peperangan tersebut. Lepas tu ada lagi, ni yang paling saya rasa paling hebat, iaitu seorang wanita daripada umat Islam, iaitu Nasibah Umarah Al-Ansariyah, yang mana dia ni sepatutnya bertugas sebagai, kalau kita bercakapkan jadi macam sebab ialah wanita ditugaskan untuk merawat orang-orang sakit, orang-orang cedera kan, tentera yang cedera. Tapi Nasibah time tu dia rasa macam dia perlu pertahankan Rasulullah SAW time tu. So time tu memang keadaan memang dah teruk time tu kan. Jadi dia tinggalkan tugas dia tu, dia angkat senjata. Dia masuk, dia perang sekali time tu. Memang time tu memang dia ni seorang yang sangat-sangat cekal hati dia. Dia memang mencintai Rasulullah SAW dan iman dia sangat-sangat teguh. Jadi dia bertempuh, dia angkat pedang dan dia memanah untuk pertahankan Rasulullah SAW. Dan dia bertempuh ataupun dia berlawan sehingga sebatang anak panah tu tertusuk kena tengkuk dia. Bayangkan, tertusuk kena tengkuk dia. Dan memang kalau dah tertusuk kat tengkuk tu memang dalam luka dia. Dan Nasibah tidak sahaja Nasibah, tetapi Nasibah dan dalam perang tu Nasibah, 2 orang anak dia dengan suami dia juga pertahankan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW melihat betapa cintanya Nasibah ni untuk pertahankan Rasulullah SAW ni. Rasulullah SAW mendoakan keluarga Nasibah itu, semoga Allah memberkati kamu sekeluarga. Lepas tu Nasibah pun berkata, doakan kepada Allah supaya kami menemani ibu di syurga. Lalu baginda Rasulullah SAW berdoa kembali, ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di syurga nanti. Nasibah tentu berkata selepas tu, aku tidak mempedulikan lagi bencana yang menimpa aku dalam urusan dunia. Tentu Baginda SAW telah berkata berkenaan Nasibah, aku tidak menoleh ke kanan dan ke kiri pada hari peperangan Uhud, melainkan aku melihatnya berperang di hadapanku. Masya Allah. Pada hari itu Nasibah ni, ada yang berpendapat Nasibah ni dia dapat 12 luka. Dia sama ada daripada tikaman tombak ataupun tetakan pedang. Lepas tu pada saat genting tu,
Ubay bin Khalaf, seorang tentera musyrikin. Dia ni memang dah ada azam dan tujuan dia memang nak bunuh Rasulullah SAW. Jadi dia pun mendekati Rasulullah SAW ketika itu. Rasulullah SAW nampak keadaan sebegitu. Rasulullah SAW ambil sebatang tombak lalu memerejam ke leher Ubay. Jadi Ubay ni dia satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW dalam semua peperangan ataupun gazwah yang Rasulullah SAW sertai. Jadi setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW bangun dipangkuk oleh Talha bin Ubaidillah. Jadi itu saja untuk bahagian saya. Untuk bahagian seterusnya saya menyerahkan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hafiz bin Muhammad Nasir. Nombor metrik di 183108887. Okey, slide yang ke-9 iaitu wasiat Rasulullah. Wasiat Rasulullah adalah tergodanya pasukan pemanah oleh gharimah, iaitu harta rampasan perang, menjadi salah satu bukti betapa kuatnya godaan dunia. Yang kedua adalah disampaikan kepada Ibnu Umar, hiduplah di dunia seolah-olah kamu orang asing atau seorang musafir. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Harta dunia wajib kita cari, tapi jangan sampai melenakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Mukris bin Mokhtar dan nombor metrik saya di 183108895. Baik, kita masuk kepada slide yang seterusnya. Ini apa hikmah yang kita dapat daripada perang Uhud. Korang boleh tengok dalam slide. Ini yang pertama, jauhinya sifat tamak. Yang mana tamak kepada harta rampasan perang dan lain-lain habuan kebenaran akan membawa kepada kegagalan, seterusnya kekalahan. Hikmah yang kedua, yang ini mengatur strategi asas kemenangan, yang mana kehebatan dan kepatasan Rasulullah SAW dalam mengatur strategi dan taktik dalam peperangan memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua bagaimana tugas Nabi bukan hanya tertakluk kepada menyampaikan dakwah, tetapi turut meliputi aspek pemerintahan, malah peperangan dalam memastikan kalimah Allah terus berada di tempat yang tertinggi. Baik, slide yang seterusnya, ini poin yang ketiga, yang ini bersatu teguh, bercerai roboh, yang mana kesepakatan tunjang kekuatan umat, manakala perpecahan dan perbelahan menatijahkan kerugian dan kerosakan. Poin yang keempat itu patuh pada arahan pemimpin, yang mana tentera bawahan dan penyokong dakwah tidak boleh melanggar arahan pemimpin yang tegas lagi berpandangan jauh dalam sesuatu perkara yang diputuskan oleh beliau. Dalam poin yang keempat ini, iaitu patuh kepada arahan pemimpin. Ini semua sedia maklum bahawa kita di Malaysia juga ada pemimpin kan. Jadi kita sebagai rakyat biasa ini, kita kena patuh kepada arahan-arahan pemimpin. Bila mana diorang suruh kita buat satu benda tu, diorang dah keluarkan arahan, kita ikut. Jangan pula kita langgar. Boleh kita langgar bila mana arahan yang disampaikan itu menyalahi syarak, melanggar hukum syarak. Itu boleh kita lawan ataupun kita betulkan dengan cara menegur beliau. Tapi bila mana arahan yang dikeluarkan itu satu perkara yang menuntut ataupun satu perkara yang baik, kita rakyat biasa ni kita kena patuhlah, ikutlah. Dan poin yang terakhir, yang ini menghormati dan mengasihi pemimpin, yang mana sikap waspada tentera bawahan terhadap keselamatan nyawa pemimpin mereka merupakan suatu tindakan yang diputuskan oleh keinginan untuk mencapai kejayaan dalam
penterpuran dan dakwah. Alhamdulillah. Sekian itu saja pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu pada Perang Uhud. Jadi yang mana korang tak faham, boleh bertanyakan kepada kami. Yang mana kami boleh jawab, kami akan jawab. InsyaAllah yang mana yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Sekian, terima kasih.